كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير
في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Para penonton, kita ucapkan para penonton ribuan terima kasih kerana terus bersama dengan kita, tuan-tuan. Kita tak tahulah nak menggambarkan berapa besar perkataan terima kasih yang saya letakkan keribaan para penonton, terutamanya mereka yang telah mengikuti kita hampir 2 tahun dah, tuan-tuan. Hampir 2 tahun. Begitu loyal, begitu taat, begitu setia kepada program ini dan terus-menerus bersama dengan kita. Dan terima kasih yang menggunung kepada asatizah-asatizah, kepada doktor-doktor, profesor-profesor, asatizah, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang telah menyertai kita. Bilangannya secara langsung tidak langsung dalam 150 orang sekarang yang telah menyertai kita. Dan alhamdulillah mereka begitu committed, untuk begitu committed. Saya rasa nak cari komitmen asatizah, nak cari komitmen doktor-doktor, profesor-profesor. Dan mereka tidak dibayar, tuan-tuan. Tidak dibayar. Yayasan Sabah tidak mengeluarkan bayaran walau 1 sen pun. Sebab kita menumpukan kalau ada sikit collection kita daripada teman-teman yang menderma, kita gunakan untuk membangunkan Komplek Anjung Sulul Khatimah. Tidak teres, yang itu tidak teres. Kalau ada yang misalnya yang mendesak, sangat-sangat mendesak, golongan fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, itu bukan kita bantu sedikit. Tapi keseluruhannya adalah untuk dana yang kita perolehi untuk membangunkan Kompleks Anjung Sulul Khatimah. Jadi dengan penyertaan daripada, maknanya macam pagi ni, Ustazah Cinta Maudah bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, begitu lamanya, tapi nampaknya alhamdulillah komitmennya, entusiasmenya, kegemarannya, dan nampak daripada hati, lubuk hati mereka bahawa mereka ikhlas, mereka jujur untuk memberikan, melibatkan diri mereka dalam dakwah. Tuan-tuan dan puan, saya ingin menyebutkan apa yang kita lakukan ini konteksnya ialah dakwah. The contextual part is the dakwah. It is for the purpose of dakwah, menunjukkan Islam, membawa Islam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kita tidak ada objektif kedua, kita tidak ada objektif ketiga, kita tidak ada objektif yang keempat. Objektifnya satu saja, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti malam tadi, tuan-tuan dan puan, kita bawakan keluarga yang keempat, tuan-tuan. Keluarga yang keempat malam tadi. Keluarga Said Ashik, Said Jilani, tuan-tuan, bersama dengan 3 orang isteri dan 15 orang anak, tuan-tuan dan puan. Masya-Allah. Apa ikatannya, tuan-tuan? Apa ikatannya? Ikatannya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ikatannya? Kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ikatannya? Ikatannya ibadah, terutama salat Al-Quran, salat Al-Quran, salat Al-Quran, salat Al-Quran. Apa ikatannya? Ikatannya tidak lain tidak bukan mereka bersandarkan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mereka lakukan yang terbaik untuk 3 orang isteri. Lakukan yang terbaik untuk 15 orang, 17 orang anak, 2 sudah mendirikan rumah tangga. Semuanya, tuan-tuan dan puan, dilakukan yang terbaik, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang mereka lakukan, tuan-tuan dan puan. Dan malam tadi para penonton daripada mulut Said Ashik menyebutkan, kalau tanpa Islam, tanpa agama, tak mungkin dia dapat dirikan rumah tangga yang sedemikian. Tanpa Islam, tanpa agama, tanpa salat, tanpa Quran, dan tanpa amalan-amalan agama yang lain, tidak mungkin dapat menyatukan keluarga.
tidak mungkin dapat memujuk hati-hati yang cemburunya, yang tidak boleh berlebih kurangnya. Maklumlah antara madu dengan madu dan sebagainya. Tetapi oleh kerana pencairnya, dia ada pencair, pelincirnya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pelincirnya Islam, iman, taqwa dan ihsan. Itulah pelincirnya. Jadi saya, tuan-tuan dan puan, dah 4 keluarga, tuan-tuan. Keluarga yang pertama, tuan-tuan dan puan, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, kemudian Abbas. Yang kedua, tuan-tuan, kita tampilkan selepas Ustaz Muhammad Nazri, kita tampilkan yang kedua, keluarga Ustaz Abdul Rashid bersama dengan 2 orang isterinya, tuan-tuan dan puan. Kemudian yang ketiga, kita tampilkan Cik Tun bersama dengan 3 orang isterinya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan, kita tampilkan lamaran tadi Said Ashik dengan 3 orang isteri bersama dengan 15 orang anak, 17 bersama 2 orang yang sudah mendirikan rumah tangga. Macam mana kedamaian, macam mana keharmonian, macam mana how they enjoy life. How they enjoy life despite they live in one bumbung, hidup dalam satu bumbung. Macam mana dia orang boleh menyekat jiwa, menyekat perasaan. Macam mana dia orang perasaan jiwa halus mereka dapat mereka tarbiyahkan, mereka didikkan. Inilah kehebatan Islam, tuan-tuan dan puan. Baru nampak cantiknya institusi yang namanya poligami yang ditakuti, yang digeruni, tapi sesungguhnya mekar dengan serembak bau harum sebenarnya kalau dapat dikenalikan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton dan mata sekalian, pagi ini tolong like and share, tuan-tuan. Like and share. Tolong like and share, like and share, like and share. Tolong, tuan-tuan dan puan. Saya minta tolong sangat. Bukan untuk saya, tuan-tuan. Untuk kita, untuk anak, untuk isteri, untuk suami, untuk adik, untuk abang, untuk kakak. Hari ini kita nak cerita mengenai ipar-ipar, tuan-tuan. Ipar-ipar kita. Dulu kita cerita mak mertua, bapak mertua, ayah mertua. Kita mertua. Macam mana hidup dengan mertua? Sekarang ipar-ipar, tuan-tuan. Ipar-ipar ni pun kadang-kadang, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang merupakan duri, kadang-kadang merupakan titian, kadang-kadang merupakan jembatan, tapi kadang-kadang runtuh jembatan kerana ipar-ipar, tuan-tuan. Bagai-bagai. Dan ada di antara kita dah kahwin 20 tahun pun tak dapat menyesuaikan diri dengan ipar duai dan sebagainya. Inilah yang berlaku yang kita nak cerita pada pagi ini. Siapa penceritanya, tuan-tuan? Dah tahun lepas bersama dengan kita, tahun ini bersama dengan kita, dan akan terus bersama dengan kita. Ustazah Cinta Maudah. Ustazah Cinta Maudah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ustazah? Datuk sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah. Kedah ni kami buat slogan Pray for Yan, Datuk. Free for Yan. Pray for Yan. Yan Kedah. Pray for Yan. Pray for Yan. Pray for Yan. Ke malam yang, tadi kami. Yang apa tu? Gunung Jerai di bawah Yan, ya? Ya, betul, Datuk. Masya Allah. Student kami lah, banyak program yang saya buat dekat daerah Yan. Ramailah dapat berita. Yang satu lagi yang suami ni belum ditemui, ada satu pemilik chalet tu hilang Allah. Sekali dengan rumah anak isteri dia, tapi suami dia belum ditemui lagi sehingga malam tadi lah belum. Allah. Doakanlah insya-Allah. Kita doa, pray for Yan kita tadi, ya. Kita doalah kepada teman-teman, bukan pada Yan saja, mungkin yang lain-lain yang kena betul-betul the bullseye di Yan, ya. Tapi yang lain-lain pun, tuan-tuan, termasuk juga mana-mana tempat. Di Perak pun dengannya ada banjir, di tempat-tempat yang lain pun ada banjir. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan COVID-19 ni, dengan Delta, dengan Alpha, dengan Beta, dengan Lambda, berbagai-bagai, tuan-tuan dan puan, mengasak kita sekarang. Allah datangkan lagi, tuan-tuan. Macam tengok di Eropah, di Amerika pula, tuan-tuan, kebakaran hutan, tuan-tuan. Million dan million. Di Israel pun kebakaran hutan, tuan-tuan. Kebakaran hutan. Israel meminta bantuan antarabangsa untuk memadamkan api kebakaran, tuan-tuan, dekat dengan Baitul Maqdis dan sebagainya. Jadi ini semualah tamparan-tamparan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan ingatan kepada kita, tuan-tuan. Millions and millions of acres, tuan-tuan. Berapa ratus ribu juta agaknya haiwan-haiwan belaan mereka yang telah terlibat, yang telah mati, hangus dan sebagainya. Rumah-rumah yang telah mati, hotel-hotel yang habis. Termasuk juga dengan teman Islam kita di Turki, tuan-tuan, juga menerima apa. Dan banjir pun berlaku di Turki dan sebagainya. Alhamdulillah, api banjir. Itulah yang berlaku, tuan-tuan, di seluruh dunia sekarang. Inilah namanya climate change. Nah, inilah masalah climate, masalah kita tidak jaga alam sekitar kita dan sebagainya, insya-Allah. Ustaz, pagi ini agaknya apa nak dihidangkan kepada para penonton yang kita muliakan sekalian. Sila, Ustazah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahi fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang masih lagi setia bersama dengan kami, insya-Allah. Di setiap pagi Sabtu kita akan membicarakan berkenaan dengan pendidikan. Daripada awal kita menceritakan bagaimana membentuk seorang manusia sehinggalah dia berkahwin, ada mak mertua, tapi ingat ada lagi satu hubungan yang kadang-kadang kita terlepas pandang dah tu. Terlepas pandang dia rasa macam adik-beradik dia tu adik-beradik dia lah. Dia terlupa ada benda banyak yang kena jaga. Kata Nabi SAW yang bermaksud jangan kamu sekalian masuk ke dalam ruang wanita. Apabila ditanya oleh sahabat, dia kata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar?" Maka jawab Rasulullah SAW, saudara ipar adalah kematian. Rawahu Ahmad. Hadis ini ialah hadis yang sahih insya-Allah, yang mana Rasulullah memberi amaran berkenaan dengan satu perkataan namanya ipar. Di mana kita tengok kalau ikut huraian kepada Imam Nawawi, dia kata ipar ni bila Nabi kata ialah satu kematian, bermakna adalah kekhawatiran Nabi Muhammad SAW akan keburukan yang mungkin tuntas atau mungkin keluar daripada hubungan ipar ini tadi. Yang mana kita tengok dalam hari ini betul lah kebimbangan Nabi ini. Sebab apa? Sebab sekarang ini banyak kisah-kisah yang berlaku dalam masyarakat kita di mana berlakunya hubungan sosial yang terlalu, yang tidak menjaga sehingga datanglah adik ipar berkenan ke abang ipar, suami kita berkenan ke adik kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Sebab benda ni tak jaga. Dan kadang-kadang berlaku Datuk khalwat berdoa-doaan dengan abang ipar lebih memahami. Yang semua tu ialah cucuk-cucuk syaitan, jarum syaitan yang membawa kepada zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kita menghampiri zina. Dan kita terlupa bahawa ada manusia yang kadang-kadang bila mana keluarga itu mungkin kurang kemampuan dari sudut keuangan, atau mungkin berlaku sekarang ni PKP, semua dihimpun dalam satu rumah. Kadang-kadang kat ruang tamu tu ada abangnya, ada adik iparnya, ada kakaknya sekali. Okay. Allahumma salli ala Muhammad, yang boleh membawa kepada depan ni yang Rasulullah maksudkan sebagai saudara ipar adalah kematian. Situ dulu Datuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita macam Ustazah dah pernah bercerita dengan kita dan ulang beberapa kali. Konsep perkahwinan dalam Islam ini berbeza dengan Barat. Barat perkahwinan dibawa pahaman individualism itu, pahaman keakuan-keakuan itu dalam perkahwinan. Ditemukan seorang lelaki dengan seorang perempuan, habis kahwin, habis nikah. Kalau berada di Florida, dia pergi berpindah ke satu tempat Washington misalnya. Habislah. Ibu pun di mana, ayah pun di mana, dengar-dengar ibu sakit, ibu mati, barulah balik. Ataupun sekali-sekali telefon. Itu Barat. Tapi dalam Islam ni tuan-tuan, pernikahan bukan saja antara individu dengan individu, tapi antara keluarga dengan keluarga, antara komuniti dengan komuniti, antara masyarakat yang luas dengan masyarakat yang luas. Jadi bila kita sebut tentang antara keluarga dengan keluarga, itu ada dua jenis. Satu keluarga yang diikat dengan pertalian darah. Satu lagi keluarga yang diikat atas nama marriage, atas nama perkahwinan. Bila ada nama perkahwinan inilah timbulnya mak mertua, ayah mertua dan timbulnya ipar. Mak mertua, bapak mertua kita dah cerita 2 minggu yang lepas. Betul-betul 2 minggu. Ada 24 perkara yang telah kita cerita satu persatu diulas oleh Ustazah. Tapi kali ini tuan-tuan yang satu yang the thorny part the thorny part in a family in marriage ialah soal ipar ni tuan-tuan. Jadi kita tak boleh lagi daripada ipar laki-laki, ipar perempuan dan sebagainya. Kadang-kadang tuan-tuan isteri ataupun suami kita ni tak berapa sangat. Tapi yang ipar ni yang lebih sikit lebih sendu daripada kuah lebih senduk daripada kali sendu daripada kuah tuan-tuan. Ini yang berlaku. Kadang-kadang yang mengintip-ngintip ni pun ipar, yang bagi laporan pun ipar.
Katakanlah kita balik kampung, macam Ustazah balik kampung agaknya, tuan-tuan dengan madu dan sebagainya, pergilah rumah madu, pergi rumah Ustazah dan sebagainya, balik kampung kan ya. IPA lah. Yang mengintai-intai, ada yang memang nak cari kesalahan-kesalahan, ada yang memang tuan-tuan menunjukkan lagaknya, ada yang bercerita terlalu tinggi dan tuan-tuan berbagai bagaian. Dan kita bila balik dalam kereta tuan-tuan dan puan, kita pun bercerita balik. Maklum kata begini, Pak Ngah kata begini, Abang Man kata begini, Abang Tahir kata begini, macam-macam. Kak Esah kata begini, macam-macam kita cerita tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan dan puan, kadang-kadang serik. Serik nak balik rumah mak mertua. Serik kerana ada IPA A, IPA B, IPA C. Akhirnya kita mengelak-ngelak. Bukankah dia tak sayang dengan mak mertua? Bukankah dia tak sayang dengan teman-teman yang lain-lain, yang saudara mara? Tapi kerana IPA, tuan-tuan, cocok-cocoknya kadang terlalu tajam kepada kita. Dan kalau kita tengok ada manusia ni, tuan-tuan, suka, entah macam mana, tak? Syaitan iblis, tadi Sultan sebut syaitan iblis, suka tengok pura-puranda daripada suka tengok harmoni dan sebagainya. Ini manusia, tuan-tuan. Jadi, kita nak menangani IPA. IPA ni berapa jenis? Agaknya, berapa jenis dari kategori IPA ni, kalau kita boleh kategorikan jenis-jenis IPA ni. Ada IPA yang simpati dengan kita, ada IPA yang mudah menyesuaikan diri dengan kita, ada IPA tu selalu mempertahankan kita, ada IPA tidak mengorek-ngorek kelemahan kita, tapi ada IPA yang sebaliknya. Agaknya macam ni kita nak cerita dari peringkat awal ni, kategori-kategori IPA ni. Ustazah, sila Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Datuk kata intro tadi lah sebenarnya, kalau cerita pasal IPA ni, bila kita berkahwin sebenarnya kita akan masuk dalam satu keluarga baru. Dan mungkin keluarga baru tu kalau sekiranya persediaan yang pertama, jadi dalam ni kita akan huraikan sekali bagaimana situasi IPA tu. Jadi kalau katakanlah ada perempuan tu sebenarnya dia anak bongsu. Anak bongsu ni kategori dia lah anak yang manja, selalu dibela oleh abang dia, kakak dia. Tapi tiba-tiba dia jadi isteri kepada seorang anak sulung. Berbeza kan. Jadi kita nak bagi tahu dia persediaan situasi yang pertama kita bercerita sebelum kita cerita pasal kisah IPA ni dalam tu Mia akan rangkum sekali. Budaya berbeza. Bila mana kita berkahwin, bermakna bukan kita berkahwin dengan lelaki macam yang diamalkan oleh barat lah. Memang betul bahawa saya perasan konsep ni sebenarnya bila dia kahwin je, dia bawa bini dia ikut dia. Lepas tu dia pun jarang berlaku di negara barat duduk sekali dengan mak mertua. Apatah lagi duduk sekali dengan ipar dua. Tapi di India banyak berlaku Datuk. Sini. India banyak. Dan isu ipar dua ni subhanallah dekat India lah yang kronik sikit perbandingan. So apa yang berlaku apabila kita kahwin tadi, dia akan ada, kalau itu anak kita jadi menantu sulung. Menantu sulung jadi kita buat intro selalunya. Jadi bila jadi menantu sulung, kategori adik-adik ipar ni yang pertama adalah adik ipar yang nak bermanja dengan kita. Anak kita yang bermanja dengan kita. Maksudnya sebab selalunya kan situasi sebelum pada kita kahwin dengan abang dia. Abang dia lah yang jadi tempat dia mengadu. Abang dia yang jadi tempat yang boleh sponsor duit untuk dia kan. Jadi kadang-kadang dia terlupa bahawa abang dia dah kahwin. Menyebabkan bahawa bila kita masuk dalam satu keluarga dan kita jadi kepada sulung. Pada sulung tu di bawah sikit pada mak ayah dia. Kalau sekiranya diuji mak ayah dia meninggal awal. Maknanya kita sebagai ni menjadi anak sulung. Dalam situasi Umi sendiri Datuk, saya adalah menantu sulung. Saya menantu sulung. Suami saya anak sulung, 3 adik beradik. So tengahnya perempuan, laki-laki. Ada 2. Jadi bila mana saya masuk dalam keluarga seorang orang Penang, orang Terengganu masuk jadi dalam keluarga orang Penang, menjadi anak sulung. So saya perhati. Dan bila situasi macam ni, kita perlu memerhati suami. Kita kena tengok bagaimana sejauh mana keluarga dia adalah harapan keluarga. Sejauh mana dia menjadi abang yang diperlukan oleh adik-adiknya. Subhanallah. Jadi dia tak boleh pentingkan diri sendiri. Kena masuk. Kena masuk dalam keluarga dan automatik bila pengharapan keluarga tu, apabila mendapat menantu sulung, mereka akan terus menjadikan menantu sulung, kakak yang akan menjadi pembantu kepada abang untuk membantu keluarga. Kitalah akan menjadi ahli mesyuarat utamanya. Dalam mesyuarat keluarga, kita jadi orang duduk sebelah. Kalau Perdana Menteri, kitalah timbalannya. Barangkali mungkin jadi setiausaha atau bendahari. Jadi seorang isteri, seorang wanita yang menjadi ipar kepada ini kena faham peranan dia. So di sini dia kena ada dalam keadaan yang Allahumma salli alaihi wasallam, keadaan yang sentiasa bersedia.
dari sudut keuangan, dari sudut masa. Kadang-kadang berlaku macam ni ada situasi. Ini yang datang kes-kes dekat Umi lah tentang IPA 2 ni. Pembahagian kerja. Maksudnya bila abang tu yang sulung, adik-adik banyak mengharap. Tak apalah, abang lah bawa mak nak pergi hospital, abang. Yang bawa nak menguruskan mak sakitnya, abang. Yang menguruskan ayah sekian membahagian harta ni, abang. So rasa timbunan. Kadang-kadang yang berlaku bila kes macam ni, jadilah jenis IPA yang kedua, jenis suka melarikan diri. Dia beradik, IPA 2 ni saling manding, membanding, bermanja. Yang kedua membanding-banding. Bila mana ada lebih pada seorang, kakak IPA A ni bagus, kakak IPA A ni tak bagus. Yang menyebabkan bila berbanding-banding dalam sosial kita, dalam pergaulan kita, maka berlakulah dipanggil iri hati, dengki, cemburu. Benda ni memang syaitan suka yang membawa perpecahan. Masalah ni wanita ni, Datuk, wanita ni dia panggil apa? Dia boleh jadi macam lagu isteri cerdik yang salihah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Aku sambung. Penonton sambung sendiri lagu ni. Tapi lagu ni saya suka sebab apa? Isteri ni ialah mainkan peranan penting kepada suaminya. Kalau sekira, bayangkanlah dalam situasi tadi bila abang dia yang sulung tu merupakan harapan keluarga, tiba-tiba dia kahwin dengan seorang wanita. Wanita ni tarik bawa pergi rumah lain dan abang tu end. Tak ada hubungan dengan adik-beradik. Ini selalu berlaku dalam masyarakat kita bila mana kita dapat dengar aduan lah. Umi, saya ni anak nombor 2, saya ni perempuan. Abang pergi mana abang sulung? Entahlah, dah kahwin tu hilang. Tak ada tanggungjawab. Ini di mana ni? Peranan isteri lah. Peranan IPA lah yang menjadi. Jadi kita kena, yang pertama tadi Umi ulang balik, iaitu kita kena faham suasana suami kita bagaimana dan kita kena faham dan baca situasi IPA 2 macam mana. Sekiranya kita jadi pengharapan dalam ahli keluarga, kita jadilah kakak yang, walaupun kita bongsu, dekat keluarga asal tu kita bongsu, tetapi bila dah jadi kakak yang sulung, kena belajar. Kita blind. Datuk suka guna perkataan ni. Kita blind perasaan tu menjadi kakak yang menjadi harapan kepada adik-adik. Barulah dia rasa macam seronok. Kadang-kadang yang berlaku, Datuk, kalau penyelesaian dia begini cantik hubungan, kakak tu bukan jadi kakak IPA. Kakak tu jadi macam kakak sendiri kepada adik perempuan lelaki itu. Cantik. InsyaAllah. Bukanlah adik tu menjadi jarum, menjadi yang menyucuk-nyucuk hubungan dia suami isteri, ataupun isteri itu menjadi cucuk-cucuk hubungan dengan adik-beradik, menyebabkan abang sulung ni tak suka ke adik dia, tak suka ke adik-beradik dia, tak suka, malah jadi lagi teruk, tak suka mak ayah dia, mereka lari tinggal seorang-seorang, dah dengar berlaku kematian baru balik kampung. Subhanallah. Ini berlaku. Dan kita cuba elakkan dengan awal ni persediaan untuk menjadi seorang isteri. Itu berbeza pula kalau sekiranya yang tadi Umi cerita dua situasi, yang sulung dan yang bungsu. Kita ialah orang sulung ataupun orang yang besar, diberi harapan dalam satu keluarga. Tiba-tiba kita dijodohkan dengan seorang anak bungsu, lelaki. Sebab Umi perempuan, saya based on masalah-masalah datang pada Umi dari sudut pandang mata seorang wanita. Bila dia kahwin seorang lelaki yang memang manja dengan ibu je, memang selalu bergantung dengan abang-abangnya, kadang-kadang tak erti dah buat keputusan, yang mana lelaki itu perlu pula menjadi pundak ketua dalam keluarga. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah ini datanglah campur tangan mak dan ayah, campur tangan IPA 2 dalam memutuskan keputusan. Sebab suami kita ni suami yang biasa bergantung dengan orang lain. Macam mana kita nak apa masalah ini? Allah masalah kebijaksanaan isteri itu. Untuk dia blind, dia tahu. Maknanya bila suami dia suka bergantung, dia tak boleh menjadi seorang yang tegas. Tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan wanita ialah dia kata menjadi penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Peranan isteri ini ialah bila duduk dalam satu family, jadi pembantu suami. Ada masalah, kita settle. Menjadi pembuka jalan kepada suami usaha masalah, sehingga dia rasa bahawa dia sudah dewasa sekarang, bukan lagi satu masa dahulu menjadi adik-adik. Dia boleh satu ketika, kadang-kadang ada satu kes ni bila mana semua kamilah buat keputusan adik tu, takkanlah sekarang ni adik nak buat keputusan sendiri. Kata dia humble dengan family dia. Dalam keluarga dia masih lagi merasakan dia bukan orang yang lebih daripada abang-abang dia, tetapi dalam urusan dia kena tahu urusan keluarga dia secara personal ialah urusan dia, kerana dia sudah ada keluarga sendiri. Tapi urusan dia bersama dengan ahli keluarga dia selagi anak bongsu. Takat dulu yang mana situasi kita yang sulung dengan yang bungsu, kontras macam tu, insyaallah. Itu rasanya memang
dalam jalinan-jalinan sosial, terutama dalam perkahwinan, yang ditimbulkan tadi, tuan-tuan, dia ada skopnya tu. Skop psikososialnya, skop psikologinya, skop amalan-amalan ibadah agamanya dan sebagainya antara orang sulung tadi dengan yang bongsu dan sebagainya. Macam mana bongsu tiba-tiba memainkan peranan sulung. Orang bongsu macam ustazah tiba-tiba berkahwin dengan laki-laki yang sulung, dia pun memainkan peranan yang sulung. Maknanya mengatasi adik-beradik yang lain dan sebagainya dalam banyak hal. Okey, saya nak timbulkan satu persoalan ni, ustazah. Ialah kita ni, okey, macam dalam konteks ustazah lah. So, ustazah kahwin dengan 1 orang, 3 orang adik-beradik dan sebagainya, adik ipar. Tapi yang cantiknya adik ipar yang lebih ramai lah. Ustazah ada 2 orang saja kan, iparnya. Atasnya perempuan dan yang di bawahnya perempuan, yang ujungnya perempuan, tengah-tengahnya macam ni tadi. Yalah, tengah-tengah perempuan. Tengah perempuan. Yang lelaki, okey. Lelaki seorang perempuan. Timbul permasalahan begini ustazah di antara kita kahwin dengan suami kita dengan adik-beradik dia tu, kadang-kadang adik-beradik dia menengok. Okey, kalau adik-beradik dia tu nampaknya statusnya lebih tinggi daripada kita yang mendatang ni, dia punya tunjuk tu lebih-lebih lagi lah kadang-kadang tunjuknya yang pertama untuk memenangi hati ibu bapa yang masih hidup. Tapi kalau misalnya ipar-ipar kita tu katakanlah kedudukan statusnya lebih rendah daripada kita, ini timbullah kecemburuan, timbullah ketidakselesaan dan sebagainya. Ini pun satu benda yang dan apalagi kalau misalnya minta maaf lah, adik ipar tu yang kebanyakannya lebih rendah statusnya daripada ustazah lah misalnya kan Jadi diorang ni kadang-kadang ada kesepakatan konspirasi yang tak cantik begitu ya. Dalam keluarga ni pun ada konspirasi, dalam politik ada konspirasi, dalam mentadbir apapun ada konspirasi, bahkan dalam dunia korporat pun ada konspirasi, dalam masjid pun kadang-kadang ada konspirasi. Jadi maknanya konspirasi akan timbul. Jadi macam mana dalam persoalan itu Ustazah persoalan kalau misalnya ipar-ipar kita tu statusnya kalau kata lebih rendah, minta maaf lah, qualification-nya lebih rendah, kedudukan sosioekonominya lebih rendah. Satu lagi tu yang lebih tinggi daripada kita sendiri. Jadi macam mana kita timbul masalah-masalah yang sedemikian. Itu maknanya jentikan-jentikan iblis dan syaitan memang suka mencari poin-poin yang menyebabkan kita bertelagah di antara kita ni. Macam mana Ustazah? Okey. InsyaAllah. Datuk, bila namanya manusia, walaupun diipar ke macam mana, dia tak ada perasaan. Dia ada 2, satu nafsu, satu akal kan. Bila mana kita menjadikan nafsu itu kenderaan utama, maka akal tu dia jadi jatuh bawah lah. Dari sudut ini, subhanallah, Datuk, apa yang Datuk kemukakan tu memang berlaku. Memang sangat berlaku. Saya 2 orang, tak terasa sangat. Terasa sangat. Tapi ada sahabat saya ni, Datuk, dia biasa-biasa lah. Dia biasa-biasa. Masuk dalam satu keluarga yang keluarga mewah. Apa yang berlaku? Mak bapak ni dia akan mertua dia akan membandingkan pakaian yang dia bila datang rumah berkumpul ramai-ramai. Orang lain semua pakai baju mergelap, tudung cantik, mahal 300-500. Maitang dia kan pakailah baju kurung biasa. Datang rasa rendah diri, subhanallah. Rendah diri. Tengok pula kakak-kakak ipar yang lain. Biras. Kakak ipar beras lah. Yang isteri pada ni tengok semacam jeling atas turun bawah, tengok atas tengok bawah, ya konon-kononnya macamlah dia orang miskin sangat kan. Subhanallah. Ini situasi berlaku. Yang berlaku. Satu, yang kedua pula Datuk kita tahu tadi, kita pula ialah orang yang atasan berkahwin dengan satu keluarga. Mungkin orang KL lah, kalau orang Kedah ni kata macam orang KL turun, kurang-kurang jangan turun datang baling, cakap membelai pada kita, tak ture. Dia tahu orang kampung duk ujung Tomprok, orang baling ni. Yang hebatnya bila musim derian, tapi mai pula turun naik kereta Mercedes. Main tengok kereta Volvo, main turun masuk dalam kampung, lalu kot lorong pun tak nak. Angkat kain pun tinggi, paksa mencecah selut masuk dalam rumah makcik. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku Datuk, Umi beritahu situasi dulu menantu yang kaya tadi tak nak balik rumah, duduk sekejap dalam setengah jam minta abang, bang jom balik bang. Tak bombang, malam ni kita pergi hotel. Sebab saya tak selesa lah kat rumah tak ada aircon. Kat rumah mak ni tak ada aircon, sempit. Jadi kita pergi duduk siang kat anak-anak saya, nyamuk penuh. Nyamuk penuh duk hurung buat duduk dalam kampung. Subhanallah. Kita tengok dalam drama pun Datuk macam mana penyelesaian berlaku. Di mana kalau orang kata bila kita masuk dalam kandang kambing,
kandang kambing mengembek masuk dalam kandang kerbau kita menguak. Ini istilah orang tua dulu yang kita pakai. Memang dia kena dengan syariat. Waktu kita kena memahami. Contoh yang tadi macam kawan saya, bila dia masuk dalam satu family yang dia panggil apa yang agak berada, seharusnya yang berlaku ialah kakak ipar dia memahami dan menerima dia seadanya. Tetapi kalau mereka tak boleh melakukan perkara tersebut, kitalah Datuk, kita kena kita kena agak-agaknya ketahanan kita takat mana. Kalau boleh duduk 2 hari, duduk 2 hari. Kalau boleh duduk sekejap, duduk sekejap sajalah. Kalau kita tak mampu. Tapi yang paling hebat ni, saya suka untuk ni Datuk, saya suka untuk dia panggil apa, menyebut tentang perkongsian daripada ni seorang semalam lah. Musim-musim saya terjumpa, baca-baca saya terjumpa satu sangat menarik satu pandangan pada seorang ulama. Okey. Seorang ulama, kalau mungkin kenal lah, nak bernama Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid, seorang ahli tasawuf, membicarakan berkenaan dengan ni. Jadi bila kita dalam keadaan kita macam tu, kita dalam keadaan yang panggil apa, tertekan dengan situasi banding-banding, apatah lagi mak mertua ni duk banding kita ni. Sedih. Saya tahu sedih. Saya faham. Hari-hari kadang ini yang masalah datang. Umi, saya sedih Umi, macam mana saya nak buat? Subhanallah. Jadi kita ambil penyelesaian yang dibuat oleh sahabat berkenaan, dia seorang ulama Imam Junaid berkata, dia kata dalam menerima musibah atau menerima situasi ni kita ada 4 situasi. Pertama ialah situasi ni adalah dia tak boleh nak terima langsung. Bila tak boleh terima, Datuk, apa yang jadi? Dia tak balik rumah dah. Dia cakap kat abang, abang saya tak mahu dah bang. Okey, saya masuk rumah tu, saya rasa macam ni. Okey, that's hubungan kita. Kalau abang nak balik juga, kita cerai. Dahsyat ni. Kalau abang nak balik juga, saya tak nak balik. Balik seorang lah, saya tak nak balik. Okay? Jadi, situasi pertama, menurut Imam Junaid ni ialah tolak. Reject terus. Ini tak bolehlah berlaku dalam kita sebab dia boleh menjejaskan hubungan. Banyak, kalau kita dah tak boleh bertimbang rasa dari sudut ini, banyak perkara lain sebenarnya. Duduk dalam masyarakat kata, duduk dalam keluarga kata, duduk jadi student suruh kata. Jadi kita tak tahan orang kata, maka kita suka mencari kata, lari daripada masalah. Lari daripada masalah tak selesai masalah. Kita kena face. Jadi orang kedua, penerimaan yang kedua ialah dia boleh terima, tak apa. Boleh terima tetapi tak seronok. Menurut kata Imam Junaid. Boleh terima, tak apa, dalam ni tak apa dah, saya okey je, adik-beradik kata macam tu. Tapi kan dalam bila orang lain duduk kat meja makan ramai-ramai, dia duduk ujung sorang-sorang dia, duduk sorang, orang pun tak peduli kat dia. Sebab apa? Dia manggil sikap dia tak seronok lah, nak balik cepat-cepat. Okey, dia bukan tak boleh nak terima, tapi dia rasa jiwa, dia rasa subhanallah, tak ada geng. Dalam keluarga tak ada geng. Suami dia pun bila balik-balik pergi bergaul dengan orang lain, tinggal dia sorang-sorang. Ni dalam cerita Hindustan banyak ni, situasi ni. Saya kaki Hindustan juga tengok sedih cerita dia kan. Bila mana dia ambil. Okey. Kemudian yang situasi ketiga mengikut Imam Junaid adalah menerima musibah itu, menerima ujian itu tetapi bersabar. Mana kata Allah wasta'inu bis-sabri was-salah. Sekiranya ada masalah wasta'inu bis-sabri, maka selesai masalah adalah dengan sabar dan dengan salat. Jadi inilah cara yang orang Islam. Cara ketiga, sikap ketiga, iaitu kita mengambil dengan bersabar. Setiap benda ujian Allah datang dari sudut pandangan mata manusia ataupun pandangan apa sekalipun, ujian apapun, kalau kita bersabar maka kita akan dapat. Sabar itu indah. Sabar itu istana kepada iman. Sebab apa? Sebab dia boleh membawa kepada, bila kita bersabar dengan ujian kita, kita akan datanglah yang ke tempat. Kata Imam Junaid, yang keempat adalah kita terima ujian itu dengan redha. Subhanallah. Redha. Kalau surah Al-Bayyinah yang ilal akhir lam yakun alladziina kafaru ilal akhir, yang dalam tu disebut tentang perkataan redha. Redha ini ialah menerima seadanya. Maksudnya kita tak boleh nak ubah situasi suami kita, kita datang kepada orang susah, datang situ, itu ialah realitinya. Tapi redha ini kita redha menerima ujian dan kita cuba. Orang Islam ini bila dia redha, dia bukannya dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tidak jadi segantang apa tu, rasa cupak ke mana benda tu, ketam mengajak anak berjalan, atau istilah banyak saya terlupa dah BM nya. Situasi di mana kita menyerah kepada takdir.
tak apalah macam ni tak macam mana. Ataupun yang lebih teruk Datuk ialah dia jadikan itu sebagai dendam. Tak apa, nanti kalau aku dah kaya, kau tengoklah macam mana. Sudah. Ini. Jadi kalau kita baca surah 4 Iman Junaid, ini yang terbaik, iaitu menerima dan kita sabar dan kita redha. Redha tu kan cantik. Dia akan menyebabkan itu okey, kita masih dah senyum. Dan lama kelamaan bila redha ini dia akan disulam dengan doa. Wasta'inu bisabri wassalah, sabar kemudian berdoa. Solat itu apa dia? Solat itu ialah kita meminta dengan Allah, kita mengadu dengan Allah. Lepas solat kita mengadu, ya Allah, mertua aku tak faham ya Allah. Menantu ipar tu tak faham itu. Mereka lari daripada Islam. Sebab Islam tak ajar macam ni. Islam mengajar yang kaya, membantu yang miskin. Sepatutnya berlaku ialah sebaliknya. Tapi kalau diuji begini, solat, doa, zikir, insya-Allah. Maka Allah kata siapa yang bersabar, maka akan diberi sesuatu yang tidak disangka-sangka pada suatu hari. Mana tahu tiba-tiba ia akan berubah. Jadi suka-suka dua pula. Itulah kita berada di bawah, Datuk. Tapi suatu kedua ialah kita yang kaya tu kita. Yang berada tu kita. Yang hebat tu kita. Masa ni lah dia kenapa. Kita faham. Kadar faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir orang miskin itu menjadi kufur. Dan bila orang kufur ni banyak benda yang dia boleh buat. Tengok-tengok ada cincin pergi ke tandas kan. Kita ni yang ada lebih sikit. Pakai cincin, pakai gelang. Bila nak ambil wuduk, pi masuk dalam tandas, bukalah cincin segala dalam mangkuk, terlupa. Maka masuklah ipar yang tidak berharta itu tadi. Kadal fakru, dia kata hampir orang ni dia jealous tinggi, dia ambil tu simpan, dia menjadi pencuri dalam keluarga sendiri. Sebab apa? Yang banyak itu Allah anugerah rezeki yang banyak tidak memberi kepada yang susah. Cantiknya bila mana datang hari-hari tertentu, hari jadi dia, perjumpaan, bagi hadiah kat ipar kita, bagi rezeki, ada rezeki dapat gaji, bagi hulu kat dia, ni abang akak bagilah 200 untuk bantu sikit makan minum sebab dia terjejas mungkin. Taklah kita larikan diri daripada adik-beradik kita yang susah tadi. Cantik macam tu Datuk. Kalau kita sudah boleh sedar kadang kita sedar bahawa harta kita ni, harta kita bukanlah harta kita. Harta kita adalah yang kata dalam harta kita tu ada harta ipar dua kita, ada harta orang yang lebih susah. Jadi kalau orang susah itu adik-beradik kita sendiri, semesti kita tolong. Jangan jadi macam cerita Allah SWT cerita apa? Piramli tu Datuk. Saya baru ni saya tengok cerita hak yang kakak ipar dia tu. Allah SWT masuk dalam gua tu, Al-Kazam tu. Yang ipar dua itu ada masalah tu, dia tak nak bagi, tak nak share rezeki. Itu yang menjadi porak-poranda dalam keluarga, bukan rumah tangga, porak-poranda keluarga yang sebenarnya bisikan-bisikan ini boleh sampai kepada penceraian. Na'udzubillah. Itu Datuk pandangan saya lah. Tuan-tuan, begitulah yang diulas oleh Ustazah tadi. Kalau misalnya salah satu kumpulan tu tinggi, salah satu kumpulan tu rendah mengatasi yang lain, rendah dibandingkan dengan yang lain, tinggi mengatasi yang lain, pun ada psikologi yang tersendiri tuan-tuan ni. Yang tinggi, kalau kita tinggi pula, kalau ipar tu tinggi daripada kita, dia macam-macam. Ini dinamika tuan-tuan. Satu dynamics kan ya. Yang kita kena ada sikit, ada ilmu sikit, baca-baca sikit, tanya-tanya sikit. Tuan-tuan ya, tanya-tanya orang-orang yang mengetahui sikit. Benda-benda macam inilah tuan-tuan. Kalau tidak nanti kita terjebak dalam benda-benda yang kita takutkan benda-benda itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut tuan-tuan ya. Sebab nak cari dosa tu banyak. Dengan ipar lebih banyak, mudah. Ruang dosa lebih besar daripada kadang-kadang dengan yang lain-lainnya. Kadang-kadang. Sebab itu kita tuan-tuan rampan ya. Saya nak pergi kepada yang berikutnya Ustazah ya. Tentang kalaulah katakanlah kita dalam keluarga kita ke average keluarga orang Islam, semayang salat 5 waktu, pergi masjid pun tak berapa nak pergi, majlis ilmu pun tak ada, Quran pun tak baca di rumah, semayang berjamaah tidak buat di rumah, semayang masing-masing di bilik masing-masing, di serambi masing-masing, begitulah kan ya. Ada time semayang, kadang-kadang lewat waktu sampai nak terkucil waktu baru nak semayang, benda-benda macam itu. Timbul pula ada menantu, ada anak bawa menantu, tuan-tuan nampak yang ada nampaknya amalan agamanya nampaknya lebih mantap, kehidupan yang bersedikan agamanya nampaknya lebih terserlah, dan amal ibadatnya dibawa di mana-mana pun mereka, sama ada dalam keluarga sendiri, keluarga dengan ipar-ipar dan sebagainya, kehidupan beragam itulah yang ditonjolkannya. Dan dalam suasana ini ada dua masalah yang akan timbul. Yang pertama,
memang kita menantu dengan anak kita yang bawa roh agama balik ke kampung dengan kita dan sebagainya, itu dihormati kadang-kadang. Memang saya tak tahulah, agaknya ada orang adik-beradik tak pernah bersama berjamaah, tapi bila kita balik kampung, roh agama tu ada, dengan segininya terbentuk berjamaah di rumah. Mereka kita balik tak ada jemaah, kita datang ada jemaah. Begitulah. Kita balik tak baca Quran. Kalau kita ada tu ada sikit-sikit lah. Kita boleh buat halaqah Quran. Pelan-pelan lah tuan-tuan. Ini dakwah ni. Tapi ya, itu satu. Itu keadaan yang satu dan kita diterima dengan baik dan orang hormati kita kan itu. Tapi ada pula satu keadaan, katakanlah keluarga tu keluarga beragama dan kita datang ni kita tidak nampak membawa agama dalam kehidupan kita. Ini pun satu masalah. Ini lagi besar masalah. Ini lagi besar. Kita pergi kepada keluarga yang beragama, tapi kita ni nipis agama kita. Minta maaf, saya sebutkan perkataan itu. Nipis tebal ni relatif kan, tapi saya sebutkan perkataan itu. Jadi dalam suasana itu, kadang agama ni, kadang-kadang kita minta teman-teman adik-adik kita semayang berjamaah pun kadang-kadang macam-macam. Alah, bentar nak tunjuk. Macam-macam tu tuan. Dia punya macam-macam dengan abah dia timbanglah tu tunjuk tu kan gitu benda-benda yang macam tu. Jadi ustazah dalam hal agama ni, nak bawa agama, persekitaran agama ni, agaknya ialah kita sebagai orang luar dalam keluarga dan sebagainya, jadi ada sikit masalah-masalah yang perlu ditangani. Agaknya ustazah pun mungkin ada pengalaman peribadi atau sahabat-sahabat yang lain pun ada pengalaman peribadi, iaitu antaranya kalau kita nampaknya mengamal, minta maaf, tebal sikit agama dibandingkan keluarga yang kita begitu tipis agama. Ataupun kita ni tipis agama masuk dalam keluarga yang tebal agama. Saya minta maaf lah gunakan tipis tebal ni. Sebenarnya tak ada tipis tebal, tapi untuk memudahkan perbincangan begitu. Macam mana Ustazah? Bismillah Datuk. Okey. Macam mana saya bagi tahu realiti lah kan. Realiti ataupun situasi yang berlaku. Umi ni jenis tebal. Saya jenis orang kata apa kalau Kedah kata tebal hati tegak. Saya pergi mana pun solat jemaah tu wajib. Maksudnya saya pergi rumah sahabat ke, saya pergi rumah adik-beradik ke, saya pergi rumah siapa. Umi akan bertanya. Diorang biasanya yang Umi perhatikan bila kita bertamu rumah orang, dia akan bagi perempuan, dia akan ajak masuk bilik perempuan lah lalunya kan. Dia sediakan siap dah. Satu sejadah, satu telekong lipat atas sejadah. Kemudian hak lelaki tu dia akan minta masuk room lain. Betul kan? Situasi yang berlaku. Ini solusi yang kami buat. Bila masuk, kami daripada awal bagi tahu masuk waktu azan zuhur kan? Okey. Bila masuk Datuk. Okey, bila saja kita masuk dah masuk waktu zuhur, kami bagi tahu. Kami bagi tahu dekat ni kami nak solat berjemaah. So apa dia situasi? So dia pun solat jemaah tak apa boleh. So dia akan ambil sejadah, dia akan letak. Saya kata tak apa, main kat ruang tamu je. So kat ruang tamu tu mungkin ada adik-beradik dia, ada yang sambut tamu, sebab kita nak beritahu yang pertama bila masuk je waktu kita solat. Yang kedua, saya nak mengajak sebenarnya ahli keluarga itu untuk solat berjemaah. Okay. Apa yang berlaku Datuk? Alhamdulillah ada certain part, ada certain ni bila dia melihat contoh, dia panggil apa? Lisanul hal. Contoh yang kita bawa, dalam tak cakap banyak, ambil wudu, lepas tu yang perempuan ada mungkin telekong, tak ada telekong pun Umi sendiri berpakaian yang sudah sedia menutup aurat. Kita tak apa, saya pakai baju ni je untuk memudahkan tuan rumah. Dia dah pening nak tengok ni telekong. Bila tuan rumah ni pening dia sebab apa? Kita masih sangat-sangat menjaga kalau tetamu tu kita bagi telekong hak baru beli semalam. Macam tu kan, sebab apa? Segan kat tetamu yang tudung telekong kita pakai tu berkulat dah dia punya dagu dia atas ni. Segan sangat dah pakai. Padahal telekong tu lah dia pakai Datuk. Saya bukan ni. Saya tegur jugalah sahabat-sahabat, kadang-kadang kita semayang ni, hak perempuan lah, kita semayang ni dengan Allah, kita tak segan. Tapi bila tetamu datang, kita segan. Padahal dia sama juga tahap dengan kita nak jumpa Allah. Jadi bila macam ni, kelang kabutlah tuan rumah, carilah telekong hak paling baru nak bagi Ustazah cinta. Saya kata tak payah makcik, saya pakai telekong je. Masuk dalam bilik, tak apa. Saya ambil wuduk, saya semayang dengan suami saya kat luar. So kita solat. Subhanallah, apa yang berlaku Datuk? Pelan-pelan dia pun ambil manusia ni dua peringkat. Satu ialah
Ada pernah saya pergi rumah tu, dia senyap, dia duduk sembang dekat cushion, kami ambil satu sudut solat. Tapi kebanyakannya bila saya duduk lisanul hal macam ni Datuk, apa yang berlaku, dia pelan-pelan, bini dia tak, orang perempuan jarang. Tapi hak lelaki, anak dia, pak dia, pada siapa yang dekat rumah tu, jom ambil sejadah, kumpul semua sejadah yang ada, semua sekali sembahyang kat ruang tamu bersama dengan kami. Sekarang itu berlaku. Ni nak kata bajet bagus ke, dia nak fakir ni ke, saya rasa mungkin tak berlaku lah. Begitu juga yang berlaku dekat keluarga kami. Sebab ada keluarga kat Terengganu atau keluarga dekat Kedah, dekat Penang, dekat Johor. Semua kami buat perkara yang serupa. Dan berlaku, jarang berlaku kami dibiarkan solat 2 orang saja. Mesti ada hak mai ikut sekali. Anak-anak dia ke, hak mak dia bukan duduk kat dapur. Tak biasa kan. Tapi yang cantiknya ada satu family tu semua sekali. Dia keras semua sekali anak-anak dia. Jom ni solat sekali dengan Umi ni. Jom solat sekali. Seronok Datuk. So dia tak timbul, kita akan rasa macam iman nipis, iman tebal macam Datuk kata tu. Dia tak nampak iman tu. Tapi dari sudut praktikal yang kita cuba buat untuk jadi orang yang boleh memberi contoh kepada orang lain. Pada Umi, silah saya ialah buat je. Kalau awak rasa itu yang paling bagus, buat je. Sebab kita jarang berlaku. Jarang. Lepas tu bila kita bersalam, ada dapat banyak Datuk, kita solat pada waktunya, solat berjemaah. Lepas solat tu, mereka akan salam biasa-biasa. Saya salam dengan suami, saya akan cium tangan, suami saya akan cium pipi, cium dahi kita, dia akan peluk. So anak-anak saya 2-3 orang yang ikut sekali solat akan buat perkara yang sama. Apa yang berlaku pada ketika itu, dia kan macam awkward sekali. Ini apa hal ni? Macam mana pesen baru? Tapi anak kami pergi selalunya rumah orang yang kita kenal lah. Apa yang respon? 2-3 hari kata, ayah kami dah mula salam peluk-peluk Umi. Nampak? Manusia ni nak berubah, ego dia tinggi. Tapi bila dia nampak 2-3 kali, dia nampak macam tu, lama-lama dia akan buat. InsyaAllah. Maknanya adalah sumbangan kita di situ. Teruskan. Jangan risau kalau kita budaya kita begini, teruskan budaya itu di mana saja. Bajet bagus atau rasa macam the best, kita nak ambil kira semua perkataan orang Datuk, tak habis. Istilah dia dalam kehidupan ni, kita buat baik pun orang tak suka, kita buat jahat lagi orang tak suka. Jadi daripada kita buat jahat, baik kita baik. Itulah saya punya prinsip. Kalau kita rasa insyaAllah apa yang kita buat ni baik, sebab kita ada panduman, kita ada guide daripada Nabi SAW, tunjukkanlah bagi yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi asbab perubahan dalam keluarga dia. Baik, Datuk, sebelum ni saya nak ada saya nak beritahu yang lebih penting dalam IPA 2 ini Datuk. Takut terlepas pandang pagi ni tak ada sembang pasal aurat Datuk. Okey, pasal aurat. Aku tadi saya tunggu Datuk nak sebut benda ni. Mungkin aurat ni kadang-kadang tak perasan ni, dia kata alahai abang ipar je pun takkan nak pakai telekung bagai kan. Jadi kat rumah abang ipar datang, dia pakai baju, dia pakai tudung tapi dia pakai baju skirt, baju t-shirt. Okey, ini normal. Okey, itu okeylah, pakailah tudung juga. Yang banyak ni tak pakai tudung. Kat Baling pun banyak, dekat Terengganu pun banyak. Tak jaga sangat. Jadi untuk solusi ni, dia kata saya memberi 3 solusi. 3 solusi. Yang pertama ialah kalau dalam kita duduk di kalangan adik-beradik IPA 2 kita perempuan ni, jangan bersolek berlebihan. Tabarus tu jaga. Ni kita tengok bini dia lebih kurang je. Hari-hari kita keluar pada bilik tu, jos, segok bang. Tengok dengan pipinya gincu merah keluar. Jadi tergugatlah ipar kita ni tadi melihat hari. Kali pertama tak apa. Kali kedua tengok dia makin nampak kakak ipar dia lagi cantik daripada isteri dia sendiri. Kan jadi masalah. Jadi kalau nak bersolek-solek tu dalam rumah tu, dengan suami kita, yes, kita bagi yang terbaik. Tapi kalau orang lain tu, okey, tak apalah. Cuma kena tutup komplit, pakai kemas cantik. Itu. Jadi dalam bilik kita tu ialah ni. Yang kedua, saya bagi panduan secara praktikal tu Datuk. Kalau sekiranya ada tetamu ataupun memang dia duduk sekeliling kita, pintu tu jangan dibuka. Pintu jangan dibuka. Sebab apa? Dia boleh mempengaruhi bila manusia dia boleh nampak benda terbuka kan. Durian terbuka, terliur tengok isi dia. Nampak buah manggis kat luar ni hitam, dalam dia putih, terliur nak tengok. Begitu juga dengan manusia. Bila Allah bekalkan nafsu tu tadi, pintu nampak terbuka. Dalam tu ada kakak ipar atau adik ipar. Jadi macam terdorong melakukan sesuatu. Na'udzubillah min zalik. Benda ni boleh berlaku. Jadi kita elakkan. Wala taqrabuz zina tu tadi, kita elakkan daripada awal supaya jangan berlaku benda-benda macam ni. Yang ketiga. Yang ketiga, sekiranya memerlukan komunikasi, kadang-kadang adik ipar kita lelaki atau abang ipar kita nak perlukan masalah,
Jadi tak payah duduk close macam kita duduk dengan customer. Bukan customer, kita duduk dengan suami kita. Duduk berdepan, tengok mata dia tak berkelip, pelan-pelan tepuk pahu dia atau tepuk paha dia. Memang ini boleh menyebabkan dia adik kita. Tapi dia masih lagi rangka adik ipar, bukan adik kandung. Hatta adik perempuan dengan adik laki-laki, adik-beradik laki-laki pun Datuk kan, kena jaga juga kan. Apatah lagi orang yang memang haram untuk kita. So boleh berduduan, nak sesama, tapi make sure jarak dan pastikan kita tak adalah manja-manja gila kot. Nak mana syahdu sangat sampai peringkat dia boleh tergoda dengan kita. Banyak kes penyelesaian macam Umi sendiri, Umi banyak kes pelajar laki-laki, pelajar perempuan. Memang saya akan prefer pelajar perempuan untuk datang berhadapan. Masa boleh bersemuka dululah. Ini mungkin boleh bagi pengajaran kepada ni. Kadang-kadang apa yang berlaku, Umi, cara pendekatan Umi ialah lembut. Tapi bila mana kita nak settle masalah budak lelaki, nadamnya akan jadi sedikit tegas. Dan kita tak bagi ruang untuk dia bermanja dengan kita. Sebab ada satu kes. Kes ni berlaku tahun 2006. Saya berhadapan dengan seorang pelajar lelaki. Ini pengalaman. Sebab kita tak pernah mengajar budak tingkatan 6. Budak tingkatan 6 ni dah tua, dia dah dewasa. Apa yang berlaku? Jatuh cinta kat kita, Datuk. Sebab apa? Penyelesaian yang dia rasa macam Uminya softnya cakap, masuk ke dalam mak dia tak macam ni, kakak dia tak macam ni. Akhirnya mungkin pengajaran untuk saya lah. Penyelesaian untuk budak lelaki dia lain budak perempuan. Jangan terlalu close. Jangan sangat rapat sampai dia rasa macam hari-hari dia main jumpa, dia akan jumpa saya dulu. Dia akan call, dia ke rumah dia akan call. Ini masalah. Sekiranya maksudnya dia terkoda dengan cikgu sendiri. InsyaAllah. Dan kalau kita jadi penyelesaian, kadang-kadang mungkin kawan kita, kawan kat sekolah atau kawan kat sepejabat lelaki ada masalah, dia main jumpa kita. Saya nak juga cerita. Nak cerita juga ni, betapa sebenarnya yang ketiga yang bagi tahu dia tentang sekiranya perlu komunikasi dengan ipar duai, kena jaga batasan, kena jaga suara, kena jaga gaya, lenggok-lenggok kita kena jaga. Sebab dia boleh mendatangkan benda lain. Jadi yang kes kawan saya tadi, dia kawan settle masalah kawan, akhirnya dia meninggal, jatuh cinta dengan kawan sendiri sebab dia rasa apa? Dia bagi nampak kawan lelaki tu lebih bagus daripada suami dia sendiri semasalah. Akhirnya dia tak sabar-sabar nak pergi ke tempat kerja kerana nak jumpa dengan kawan tadi yang tolong masalah, settle masalah rumah tangga dia. Jadi kalau dengan adik-beradik, kadang dia settle masalah isteri dia kan. Memang dia tengok je dia. Bayangkan lelaki tengok perempuan dengan satu pandangan tak berkelip-kelip. Akhirnya nampak, kakak ipar aku ni cantiknya. Kakak ipar aku ni lembutnya. Tak macam binanya. Tak macam bina aku. Garang kakak ipar ni. Jadi jatuh cinta. Itulah kita jaga daripada alat. So yang pertama kesimpulan tadi ialah tabarus jaga. Yang kedua ialah pintu jangan dibuka. Kena jaga bahagian ruang-ruang. Jangan bagi ruang langsung. Dan yang ketiga adalah komunikasi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Tapi sayang tuan-tuan, kalau anak kita tak dengar, kalau isteri tak dengar, kalau suami tak dengar, mana nak dapat macam ni tuan-tuan? Mana nak dapat? Ustazah dengan sebagainya berterus terang. Kan, dalam berterus terang tu dilapik cara menyampaikannya lembut. Macam saya kata, kalau very sisterly, very motherly, kalau misalnya untuk anak-anak yang muda-muda ni. Ini tuan-tuan, jadi kombinasi package itu ada tuan-tuan, package dakwah yang ada kepada ustazah dan teman-teman yang lain yang macam malam tadi misalnya, package yang ada kepada Profesor Dr. Nur Azniza misalnya, package-nya, cara dia bercakap, cara dia berhujah, cara dia tidak dapat menunjukkan diri, pada dia ada PhD tuan-tuan dapat, tapi tak nampak riaknya, tak nampak sombongnya begitu kan, dan dia berminat pendekatannya pendekatan Islamik, pendekatan fikrahnya Islam. Ini yang kita nak. Jadi tuan-tuan puan, saya rasa kadang-kadang ialah kita dah sebutkan. Tuan-tuan puan, dapatkan jadual kita. Jadual mingguan. Jadual mingguan. Isnin, Selasa kita tidak bersiaran, tapi saya ada bersiaran, ada usrah dengan keluarga dan sebagainya. Kita ada satu lagi program usrah di mana kita terlibat untuk insya-Allah untuk menyuntik jiwa agama, roh agama dalam keluarga di mana-mana di Malaysia ni, termasuk Brunei, Singapura dan sebagainya. Hanya kumpulkan saja tuan-tuan. Ada 30 orang, 30 nombor telefon, kumpulkan, tentukan masa dan ketikanya, kita bantu tuan-tuan. Percuma, kita bantu tuan-tuan. Saya ada 15 orang ustaz dan ustazah yang sanggup membantu pada bila-bila masa tuan-tuan untuk mengadakan cara online.
Namanya tuan-tuan usrah keluarga online. Dan kita bertindak sebagai partly macam nakib dan nakibah. Partly macam itu tuan-tuan. Untuk kita, ada keluarga tuan-tuan kesian terutama para isteri yang wanita datang berjumpa saya dalam masa COVID ni, dah masuk 2 tahun ni, tak nampak lagi doktor, tak nampak lagi. Rumah tak ada sembahyang berjamaah. Saya selalu sebut ni. Bukan saya sebut ni, ini nak menyampaikan hasrat jiwa yang disampaikan kepada saya. Sembahyang Jumaat tak nampak lagi. Ke anak-anak tu nampaknya tentang agama tak ada, kurung dalam bilik, entah apa dia buat, time makan dia keluar, habis makan dia masuk bilik, kurung bilik lagi. Dengan-dengan ni kadang-kadang berdetuk-detak pukul 2 pagi, kadang-kadang kita pergi bilik air, kita nampak biliknya terang, nampak dengar suara-suara muzik dari bilik. Ini yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi kita ni, kita cubalah ada caranya, ada metodnya. Cara ini tidak lain kasih sayang, caranya memujuk, caranya empathize, caranya berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Yang kita ada pengalaman sikit. Macam saya, Allah bagi pengalaman dalam 30-35 tahun begitu tuan-tuan dan puan dalam bidang ini yang boleh di-share bersama-sama. Jadi tuan-tuan boleh kontak saya. Yang keluarga yang menghadapi masalah sikit seperti itu masalah nak masukkan roh keluarga, roh agama, masalah nak masukkan jiwa agama, masalah nak menentukan amal ibadat berlaku dalam keluarga secara berjamaah, masalah supaya keluarga berfikir tentang Islam, masalah keluarga berfikir bukan hidup di dunia, tapi hidup dalam satu alam namanya akhirat. Ini benda-benda macam ini tuan-tuan dan puan. Dan suami pun dah tua, ipar-ipar pun kadang dah tua, tapi nampaknya tuan-tuan suasana agama nampaknya belum berkembang lagi dalam rumah tangga kita. Jadi tuan-tuan dan puan pada 28 hari bulan ni tuan-tuan, 28 bulan pagi tuan-tuan pagi kita ada program webinar 2, kita ada seminar online free percuma tuan-tuan dan puan. Apa tajuknya? Tuan-tuan kena ikut ni. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan kena ikut. Kita nak mati. Husnul Khatimah ni cerita mati dalam Husnul Khatimah. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah. Mati dalam senyum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kita tidak rasa rasa kesal sangat nak meninggalkan dunia, nak meninggalkan anak, isteri, adik, abang, kakak, harta, kereta dan sebagainya. Kita tak rasa kesal nak meninggalkan. Sebab persediaan kita agak rapi untuk bertemu dengan malaikat maut itu. Itulah ceritanya tuan-tuan dan puan. Dan apa yang nak dibuat, amalan apa, zikirnya apa, Qurannya apa, macam mana kita mendisiplin diri kita daripada bangun pagi, mula bertahajud insya-Allah, menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala setiap pagi. Inilah tuan-tuan dan puan yang perlu dilakukan insya-Allah. Ini ikutlah webinar kita, webinar 2, 28 hari bulan 8, hari Sabtu ni tuan-tuan, hari Sabtu depan ni. Hari Sabtu depan, bukan hari ni. Hari Sabtu, maknanya tinggal 7 hari saja lagi tuan-tuan, 7 hari saja lagi. Kita berseminar insya-Allah, berwebinar. Tuan-tuan, daripada Kota Kinabalu, daripada Badak Seri Begawan, daripada Tempinis, daripada Singapura, daripada Woodland Singapura, hanya dengan telefon saja kita berseminar. 3 jam tuan-tuan, 3 jam setengah. Pukul 9.30 sampai pukul 1 tuan-tuan dan puan insya-Allah. Percuma tuan-tuan, percuma. Mana nak cari tuan-tuan? Mana nak cari? Percuma. Ada penyampaian percuma, kita punya effort tuan-tuan nak melakukan program ini, persediaan kita dan sebagainya, dengan PowerPoint kita yang kita sediakan dengan teman-teman teknikal yang bantu kita, percuma aja tuan-tuan dan insya-Allah. Okey, itu yang ketiga. Saya nak beritahu. Nanti tuan-tuan, nanti pukul 9. Pukul 9 setiap hari tuan-tuan, pukul 9. Catat pukul 9. Saya akan live tuan-tuan 10 minit je. Itu TikTok tuan-tuan, TikTok live, TikTok. Saya cerita apa tuan-tuan? Tajuk dia ialah Mahkota Cinta. Mahkota Cinta tuan-tuan. Saya nak cerita cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada mak dan ayah, cinta kepada kawan-kawan teman-teman, cinta kepada jiran tetangga, cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi, cinta kepada semuanya tuan-tuan. Kecintaan kita. Apa dia yang kita nak peragakan cinta kita tu? Kepada Allah apa dia? Allah macam kita ke? Allah perlukan gift, masa hari lahirnya, macam dia perlukan hadiah-hadiah. Allah perlukan itu ke? Allah perlukan kita curahkan emas dan perak kita kepada dia. Allah perlukan tengok bank account kita? Tak perlu. Apa yang Allah perlukan sebagai gambaran cinta, ini yang kita nak kisahkan. Dan bersiri tuan-tuan. Bersiri 10 minit, setiap hari 10 minit. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, dalam TikTok saya juga tuan-tuan dan puan, saya dah rakam 52 tuan-tuan, 52 siri. Ini 1 minit setengah. 1 minit setengah ajalah, 1.5 minit. 1 minit setengah. Namanya tuan-tuan, namanya Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan kenit. Kenit ni diminutive, kenit ni small, kenit ni very tiny. Kecil aja amalan.
tapi pahalanya menggunung. Amalannya busut, pahalanya menggunung. Amalannya sungai, pahalanya lautan. Tuan-tuan dan puan, apa amalan-amalan itu yang kita boleh buat? Sikit aja. Contoh, kita semayang berjamaah, tuan-tuan, ke masjid ke mana? 27 kali ganda pahalanya. Semayang berseorangan, 1 pahala. Itu contoh-contoh, tuan. Kenapa kita tak rebut misalnya? Kenapa kita tak rebut? Sikit aja misalnya. Melihat wajah ibu dan ayah itu ibadah. Melihat wajah ibu dan ayah itu ibadah. Macam mana kita melihat wajah ibu dan ayah? Melihat dengan mata yang agak sengit sikit, melihat dengan cemohan sikit-sikit dan sebagainya. Macam mana, tuan-tuan? Itulah benda-benda yang saya nak cerita, tuan-tuan. Namanya Mahkota Cinta. Ustazah pun, tuan-tuan, dia ada TikTok account dia. Namanya Cinta, Ustazah Cinta, tuan-tuan dan puan. Tapi saya bukan, ada kaitannya. Saya Mahkota Cinta. Dalam Mahkota Cinta tu, kita bagi-bagikan tajuk setiap hari jam 9. Kemudian tu, tuan-tuan dan puan, yang saya kata yang amalan kenit pahala melangit tu, itu setiap hari 10.30 tu. Itu rakaman. Saya dah rakamkan 52 rakaman, tuan-tuan. 1 minit setengah, 1 minit setengah, 1 minit setengah. Dalam TikTok ni tak boleh panjang-panjang. Dia punya panjang pun dalam 3 minit. Itu maksimum, tuan-tuan. Yang eloknya berapa saat saja. Tapi berapa saat tak dapat cerita. Sikitlah kita buat 1.5 minit. Jadi, tuan-tuan, itu pukul 10.30. Kita upload 10.30. Kita upload 10.30 pagi. So, tiap-tiap hari 10.30. Dah sampai siri agaknya kali ini siri yang ke-8. Hari ini mungkin siri yang ke-8, tuan-tuan. Maknanya dah 8 hari lah kita bersiaran. Baru aja saya punya TikTok account ni sangat baru, tuan-tuan dan puan. Tapi dah boleh live lah. Maknanya kita dah mencecah satu level yang kita dah boleh live. Alhamdulillah. Kemudian tu, tuan-tuan dan puan, saya haraplah insya-Allah. Ingat, tuan-tuan dan puan, TikTok, pergilah kepada TikTok Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Bukan buka akaun TikTok, tuan-tuan. InsyaAllah. Banyak. Sekarang ni saya tengok TikTok tidak macam dulu, tuan-tuan. Dan saya tengok ada unsur-unsur agama banyak. Ustaz itu, ustaz ini, pensyarah itu, pensyarah ini, pendawah itu, pendawah ini. Termasuklah orang macam Ustazah Cinta, Ustazah Maudah, tuan-tuan. Ada akaun dia dan sebagainya. Dan kebanyakan ustaz-ustazah kita ada akaun TikTok ni. Tuan-tuan tontonlah, tuan-tuan. Tontonlah. Dan TikTok ni, tuan-tuan, tak panjang-panjang. Pendek-pendek aja. Pendek-pendek. Tapi pendek-pendek pun menyengat, tuan-tuan. Pendek-pendek menyengat, insya-Allah. Jadi saya harap itu. Okey, yang berikutnya, tuan-tuan dan puan, saya harap kalau boleh, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan pergilah kepada kita punya usur yang kita punya sijil wakaf kita. Tak maaf, sijil wakaf kita. Tuan-tuan, sijil wakaf, sijil wakaf kita, tuan-tuan, tolonglah. Kita nak bina komplek Anjuran Sulul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia. This is a prototype building, prototype institution, tuan-tuan, yang kita bangunkan dalam dunia. Prototype in the whole world, tuan-tuan. Tak ada lagi dalam dunia yang buat benda ini, kita buat, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Kompleks Anjuran Sulul Khatimah, menelan belanja antara 15 ke 20 juta dan tak ada satu. Semuanya duit daripada mana dapat, tuan-tuan? Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah fi sabilillah. Tak ada. Yang unsur-unsur di luar syariat kita tidak ambil, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Jadi kita situlah kita bentuk manusia. Hari-hari besok, tuan-tuan, ada 250 orang. The main residential wingnya, residentialnya, tempat kita menginap 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam tu, tuan-tuan, 10 tingkat, tuan-tuan. 125 bilik, tetap bilik boleh 2 orang. Macam hotel. 3-star hotel, tuan-tuan dan puan. Dan kepada yang miskin, anak yatim dan sebagainya, yang fakir, free, tuan-tuan, free. 3 hari modul yang 1, 3 hari modul 2, 3 hari modul 3, free, tuan-tuan. Makanan 3-star hotel, layanan 3-star hotel, syarahan semuanya biliknya aircon, auditorium aircon. Pusat Islamnya boleh menempatkan 300 ke 400 orang, tuan-tuan. Setiap hari, siapa yang datang, tuan-tuan, 3 hari 2 malam, mesti pukul 4.30 pagi akan pergi pada pusat Islam. Apa nak buat? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, nangis di depan Allah. Zikir munajat, nangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah persediaan untuk mati dalam husnul khatimah. Tak ada orang buat, tuan-tuan. Tak ada orang buat. Ini yang kita buat, insya-Allah. Jadi saya harap, tuan-tuan, sijil wakaf tunai ini, tuan-tuan tolonglah kepada siapa-siapa yang nak jadi wakil kita, tuan-tuan. Ini pun sebahagian daripada rangkaian network. Saya kata rangkaian untuk mencari syurga. Rangkaian the network to get into Jannah. Network for Jannah. Ini rangkaian-rangkaiannya yang kita sedang sediakan, tuan-tuan. Sambutlah, tuan-tuan. Sambut. Bila lagi, tuan-tuan? Inilah masanya. Kita banyak masa. Anak dara kita banyak masa. Anak teruna kita banyak masa. Bila lagi pemuda-pemuda nak curahkan sikit tangannya, perjalanannya, langkah-langkahnya
menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kami lakukan dan saya harap mendapat sambutan daripada tuan-tuan dan puan insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan yang akhirnya yang saya ingin menyebutkan ialah tentang kalau boleh tuan-tuan dan puan Telegram kita Telegram, tuan-tuan sertailah Telegram. Tuan-tuan tengok Telegram kita. Pastinya berbeza dengan Telegram yang lain. Pasti. Saya pasti hari-hari ada new things, ada new posting dan sebagainya tuan-tuan. Al-Qurannya ada, hadisnya ada, ulasan ulama'nya ada, kata-kata ulama'nya ada, kata-kata yang bentuk tuan-tuan permata-permata nilam daripada mulut-mulut ulama' besar dalam sejarah kita pun ada. Kemudian tu ada video-video ringkas 2 minit, 3 minit, 4 minit dalam video yang kita masukkan dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu pun kadang-kadang ada. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, semuanya ini untuk memberikan satu persekitaran, ekosistem supaya kita hidup pagi, petang, malam dan siang dilengkari oleh satu lingkaran. Apa dia? Lingkaran iman, lingkaran takwa. Inilah yang kita dah tuan-tuan dan puan. Jadi kita kejar dunia. Saya pun kejar dunia, tuan-tuan kejar dunia. Tapi kejar dunia kerana dunia semata-mata, inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kejar dunia, digunakan dunia ini untuk diamalkan untuk akhirat. Dunia mazratul akhirah, dunia ini ladang untuk syurga. Maka kita gunakanlah dunia ini sebagai ladang. Kita bercucuk tanam yang terbaik untuk kita mendapatkan buah-buahnya untuk menjadikan kita manusia syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan lagi satu tadi jadual mingguan kita dapatkan jadual ni. Mana nak dapat jadual? Daripada Telegram. Mana nak dapat jadual? Daripada Facebook. Mana nak dapat jadual? Daripada Instagram. Mana nak dapat jadual? Daripada YouTube. Tuan-tuan tuan-tuan tengok sekarang ni paparkan insya-Allah kita punya tuan-tuan dan puan hampir semua social media ni kita melibatkan diri. Twitter ada, YouTube ada, Facebook ada, TikTok ada, Telegram ada, tuan-tuan semua ada. Jadi tuan pilihlah yang mana satu. Takkan daripada 5-6 tu tak ada satu pun yang kita dapat buat, dapat adakan untuk membentuk keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Jadi Ustazah yang akhirnya saya ingin menyebutkan lagi tuan-tuan, selepas ini pukul 9. Selepas ini saya berehat sebentar, selepas ini pukul 9 tuan-tuan tengoklah live tuan-tuan. Tak lebih daripada 10 minit insya-Allah live dalam TikTok. Tuan-tuan kena download TikTok. Kemudian tu tuan-tuan boleh pergilah kepada Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Pada masa yang sama Ustazah punya pun saya dah tengok. Ustazah punya pun bagus, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan ikutlah. Ustazah banyak kata-kata hikmat, lagu-lagunya lagu hikmat dan sebagainya. Ada semua tuan-tuan pengajaran-pengajaran dalam hidup ini. Pergilah tuan-tuan dan puan. Inilah TikTok yang saya rasa akaun pilihan tuan-tuan yang tuan-tuan boleh pilih untuk insya-Allah untuk kita bergerak bersama-sama untuk menjadi manusia yang diridai oleh Allah. Dalam masa 1 minit Ustazah yang terakhir apa Ustazah nak sampaikan? Sila Ustazah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun sebenarnya terserah kepada kita. Yang baik, yang buruk kita boleh pilih. Dalam dunia ni sebenarnya Allah bagi kita kanan kiri kanan syurga, kirinya neraka. Dalam hubungan apa pun yang hari ni kita bincang ialah hubungan dengan ipar-duai. Kalau kita memilih untuk neraka, maka inilah dia medannya, perhubungan, aurat, menjaga. Tapi Umi percaya bahawa kita semua pada pagi ini nak pilih syurga Allah. Jagalah hubungan yang baik dengan ipar kita, hubungan yang baik dengan adik-beradik kita. Sebab dia merupakan satu jalan atau cara kita untuk menuju ke syurga dengan mudah. InsyaAllah. Sama-sama dia akan menolong. Dia kata yang terbaik itu kita buat baik kepada ahli keluarga kita dan kita buat bantu mereka, memberikan yang terbaik, memberi lisanul hal yang terbaik, contoh yang terbaik dari sudut makalnya, lisannya, insya-Allah. Ini dia akan membuahkan hasil yang baik. InsyaAllah. Ada satu soalan sikit aja. Jawapan dalam setengah minit kalau boleh, dalam 30 saat saja. Norahimah Matusin. Dia kata, saya ada soalan Ustazah. Sekiranya keluarga adik-beradik kita ada masalah keluarga, perlukah kita campur tangan dalam hal mereka untuk menyelesaikan masalah? Ataupun bagaimana? Sila Ustazah. Okay. Terima kasih. Nurha. Okay, sahabat yang bertanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang sulung kalau sekiranya mereka membuka ruang untuk kita membantu, apa salahnya kita bantu kan? Tapi ada setengah ahli keluarga dia menutup ruang. Bila kita masuk dalam ahli keluarga dalam tu, dia nampak macam ambil tahu, ambil. Cuma sekarang ni kena tahu ambil tepi, menjaga tepi kain orang, satu istilah orang guna tu,
kena hati-hati, bukan selamanya berlaku masalah dipanggil apa, masalah yang kronik dalam rumah tangga adik-beradik kita. Jangan kita pandang sebelah mata saja, sebab ia juga merupakan peranan kita. Macam kita, peranan kita dalam masyarakat. Peranan kita masyarakat besar, peranan kita dalam masyarakat keluarga dia kecil. Lagilah kita kena fokus. InsyaAllah. Kadang-kadang adik, bagi contoh andaian lah, saya tak tahu masalah apa dengan sahabat kita ni, tapi bagi satu situasi. Contohnya adik ipar kita selalu didera oleh suami dia. Adakah kita nak ambil mudah macam tu je? Dia main mengadu kat kita, tolong selesai masalah. Bila kita selesai masalah, kata, kau jangan ambil tahu, itu bukan masalah keluarga hang. Kita kena bantu report kepada polis. Kita kena bantu bagi lorong adik kena report polis. Adik kena ni. Kalau juga dia ada masalah, saya selalu bersembang dengan ipar saya tentang masalah macam mana pendidikan anak-anak. Itu masalah keluarga dia. Macam mana dia dengan suami dia. Itu juga masalah dia. Bagaimana saya sembang dan bincang dengan madu saya. Juga kami selalu, kalau berkumpul perempuan ni, bercerita macam mana kita nak settle masalah dengan umat, masalah masyarakat. Dan apa peranan kita. Maksudnya, kena ambil tahu sekiranya ada ruang yang ada dia beri laluan mudah. Maksudnya kita memang diminta untuk tolong. Tapi kalau kita tak minta tolong, kita kena tengok juga sama ada masalah terbesar ke, masalah simple ke. Cuma janganlah kita lebih sudu dari apa dia tu? Lebih kuat. Lebih sudu dia kuat. Orang lain biasa-biasa kita nak ambil tahu lebih tu. Orang annoying pula. Orang macam nyampah lah aku kan. Kakak ipar ni semua dia ambil tahu. Semua dia nak settle. Macam dia ni alim semua. Balik kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, insya-Allah settle. Tuan, kita nak recognize sikit kepada teman-teman Hamidah Ismail, masya-Allah, yang memang daripada Hamidah Ismail ni daripada Dewan, Ustaz. Daripada Dewan sampai sekarang ni, Balkisnya, Nurhayatinya, saya rasa saya boleh bilang dengan jari, tuan-tuan, tidak kurang daripada 30-40. Sebenarnya ada dekat 270 orang yang memang tegar mengikuti kita daripada Dewan sampai dekat 2 tahun sekarang ni, tuan-tuan. Tak pernah tinggal ni. Hamidah Ismail, Nurhayati Osman, kemudian tu Cik Rusni, Azrin bin Husin, kemudian tu Arif Raqib Hasan, Kak Iyah Jerang, kemudian tu Nur Rahimah Matusin tadi yang menanyakan soalan, Khadijah Adan, Kak Iyah Jerang, kemudian tu Zainal Abidin Putih Ismail, kemudian tu Apple Green 63, Apple Green 63, Masya Allah. Macam mana Apple-nya ni, 63 ni, Masya Allah. Kemudian tu Cik Rusni, Zubaidah Karim, kemudian tu kita ada Azrin bin Husin, kemudian tu Sohainizam Zam, top 10, Sohainizam Zam, top 10, Facebook kata top 10, Masya Allah. Kemudian tu Hazizah Alias, Masya Allah. Kemudian tu kita ada Cik Rusni, Masya Allah. Kemudian tu kita ada Linda Ho, Masya Allah, Linda Ho. Saya berasakan Linda Ho ni agak saya lah revert agaknya masuk Islam dan sebagainya, nampaknya begitu berminat. Linda Ho ni adalah salah seorang yang berminat dan paling aktif dalam kita punya Facebook bila kita bersyarat dan sebagainya. Kemudian tu Cik Rusni, Azrin, kemudian tu Linda Ho lagi sempat join, syukran, Masya Allah, sempat join, syukran, kata Linda Ho ya. Kemudian tu kita ada Haris Latif, terima kasih, ceramah agama yang terbaik tu warna merah dan bold, terbaik, Masya Allah. Kemudian tu kita ada Muhammad Abdul Rahman, banyak terkesan saya, doakan saya istiqamah dan Masya Allah daripada Mahani. Kemudian tu Hazizah Alias, salam husnul khatimah. Kemudian tu kita ada Mazlina Wati, syukur, alhamdulillah, Masya Allah. Yang Puan Hamidah ni tak berhenti lah, tuan-tuan, mencanangkan, mempromosikan program-program kita, buku kita, webinar kita. Antaranya promoter saya ialah apa ni Puan Hamidah ni. Tak pernah jumpa, tuan-tuan, tak pernah jumpa orang ni. Kita jumpa di alam maya. Tapi keakrabannya, sebab apa akraban, tuan-tuan? Kita dihubungkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tu kita ada nanti dah siapa yang belum lagi saya sebut nanti dah banyak ni, kalau ada yang barulah, Linda Ho sudah tadi, kemudian tu okey, Haris Latif, kita ada Haris Latif, lepas tu Zuhaida Darus, lepas tu Cik Wan Esah terbaik, Abi Hasan,
Abi Hasan pun terbaik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, ramai lagi sebenarnya. Nampaknya Ustazah punya ni antara yang popular lah, tuan-tuan. Ustazah Cinta Maudah ni antara yang popular lah di kalangan Datuk, mungkin saya boleh maklumkan juga yang program saya buat petang-petang lah, Datuk. Saya ambil 5.30 hingga pukul 6. 5.30 hingga pukul 6. Dekat Facebook Live. Umi ada buat tiga kali yang rutin lah. Iaitu pada setiap hari Isnin kita ada talaki Al-Quran. Ajar orang baca Quran. Istilah tajwid. Buat live lah, setengah jam je. Kemudian hari Selasa. 5.30 sampai pukul 6. Hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin. Para penonton maksudkan hari Isnin 5.30 sampai pukul 6 bertemu lagi kita dengan Ustazah Cinta Maudah. Dekat Facebook lah. Ustazah Cinta. Saya punya Facebook saya. Ustazah Cinta. Facebooknya saya Cinta, TikToknya pun Ustazah Cinta. Kan? Lepas tu hari yang bahasa ramai ni hari Isnin, hari Selasa dan hari Khamis. Hari Selasa saya buat English, belajar bahasa Inggeris. Oleh madu saya. Kalau sahabat-sahabat nak kenal madu saya, masa tu dia ada buat hari Selasa dekat live saya. Dan kemudian pada hari Khamis kita ada fake belajar ilmu fiqah. Badah tiga lah. Dengan live macam tu. Ustazah, untuk minggu depan ni Ustazah buat sikit, kita bentangkan dalam skrin jadi senang. Boleh insya-Allah. Minggu depan. Boleh. Okey Ustazah. Para penonton jangan lupa tuan-tuan pukul 9 ni. Sekarang jam saya pukul 8.16 minit, tuan-tuan dan puan ada kira dalam 44 minit lagi tuan-tuan dan puan kita akan bersiaran lagi live tapi TikTok dalam platform TikTok tuan-tuan. Tuan-tuan download TikTok sekarang ni dan boleh ikut saya hari-hari pukul 9, tuan-tuan pukul 9 pagi. 10.30 itu rakaman. 10.30 dirakamkan tuan-tuan. Apa tajuknya? 10.30. Yang pukul 9 ni tadi ni, tajuknya Mahkota Cinta. Mahkota Cinta bersiri-siri, tuan-tuan, bersiri-siri. Cerita tentang Allah, macam saya sebut tadi, Rasul dan sebagainya. Kemudian tu pukul 10.30. Pukul 10.30 pagi, hari-hari tuan-tuan. Apa dia? Amalan kenit, pahala melangit. Amalan kenit, pahala melangit. Saya dah rakam sebab 52 rakaman tuan-tuan tentang itu. 1 minit setengah. Yang pukul 9 ni 10 minit, maksimum 10 minit, insya-Allah. Jadi tuan-tuan saksikanlah tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan, anak-anak, saya punya TikTok ni tuan-tuan, saya diminta masuk oleh teman-teman. Masuklah Dr. Hasan. Saya nak gamit remaja-remaja, nak gamit pemuda-pemuda, nak gamit anak-anak muda. Lepas tu dalam program saya mulakan, wahai pemuda-pemudaku, anak remajaku yang ku sayang, yang ku kasih, yang ku cinta, yang ku rindui sekalian. Begitulah tuan-tuan, belayan kita. Kita nak belai anak-anak muda kita ni, anak tuan-tuan, anak saya, anak siapa saja tuan-tuan, supaya jalan mereka lurus, jalan mereka betul dalam kehidupan ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Terima kasih kepada Ustazah Cinta, terima kasih kepada teman-teman yang lain dan sebagainya. Terima kasih kepada para penonton yang tak jemu-jemu bersama kita. Sebarkan, tuan-tuan punya apa? Sebarkan. Tuan-tuan sebarkan, tuan-tuan. Saya haraplah tuan-tuan menjadi penyebar-penyebar kepada ilmu. Tuan-tuan jadi pendakwah-pendakwah kepada ilmu. Tuan-tuan jadi rangkaian-rangkaian kepada majlis ilmu kita ini, tuan-tuan puan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.